Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, yang berikan kita kekuatan dan kesihatan, yang mana ianya merupakan satu kenikmatan yang Allah bagi, terutamanya kita ni dah habis Ramadan dan kita berada di bulan Syawal, yang mana ianya merupakan bulan yang penuh dengan kebaikan juga, yang siapa yang menyambutnya dengan mengikut sunnah, maka dia telah mentakzimkan syiar Allah yang ia akan mendapat ganjaran pahala dengan syarat mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyambut hari raya dengan cara yang betul itu sendiri telah mendapatkan ganjaran yang terbesar di sisi Allah. Adapun cara yang tak betul tu memang berdosalah. Baik. Jadi alhamdulillah, walaupun hari raya hari Syawal ini selama 30 hari kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan siri amalan-amalan yang terbaik. Para ulama membahaskan tentang kelebihan di antara orang-orang yang diterima amalannya di bulan Ramadan. Dengan arti kata lain, mereka akan meneruskan siri amalan-amalan terbaik. Kesungguhan untuk meneruskan amalan-amalan terbaik itu akan berlaku. Maka di antaranya amalan-amalan terbaik di dalam bulan Syawal ini, kita dah tahu tentang puasa 6 tu. Dan puasa 6 adalah pilihan yang mana kita nak buat sekali arung pun boleh. Nak buat, yang penting lepas 1 Syawal. Maka dah lepas lama dah. Jadi kita nak buat sehari, selang sehari pun tidak mengapa. Nak buat seminggu sekali pun tak menjadi masalah. Nak buat akhir hari Syawal pun tak menjadi masalah. Tak buat pun tak jadi masalah. Itu malas lah. Okay? Cuma nak menceritakan, biar kita lakukan sedaya upaya kita untuk mengabdikan diri kepada pencipta kita yang dengan sebaik-baik yang mungkin. InsyaAllah. Maka di antara amalan-amalan yang perlu kita istiqamah ialah dengan hadirnya kita ke majlis ilmu. Majlis yang akan menentukan juga kemudahan kita menuju ke syurga ataupun tidak. Apabila Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Tuan-tuan dan perempuan, Allah nak mempermudahkan kita, terpulang kita yang nak menjadikan itu mudah ataupun tidak. Setelah Allah berikan petunjuk untuk dipermudahkan bagi kita jalan ke syurga, maka kita dah tahu dah. Maka datang, belajarlah, ya, tuntutlah ilmu. Maka insya-Allah Allah akan permudah bagi kita jalan ke syurga. Kalau kita tahu tetapi kita tidak hadir, maka itu adalah masalah kita. Ya, Allah telah memberikan satu keputusan ataupun kebaikan untuk kita, tetapi kita yang memilih jalan yang tidak baik. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami memberikan petunjuk kepada kita, kepada mereka itu dengan dua jalan. Jalan syukur ataupun jalan kufur. Maka jalan syukur itulah yang kita cuba mengikutnya. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan ya, Ramadan yang lepas kita lalui itu diterima oleh Allah sebagai amalan yang terbaik, dan kita mengharapkan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kita berada di dalam bulan Syawal kembali kepada kehidupan yang selain daripada Ramadan. Maka kita beramallah dengan amalan-amalan mengikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan ataupun Allah tetapkan melalui lisan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk balik dalam surah An-Nazi'at. Yang kita telah bicarakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, dah habis ke kisah dia? Wallahu alam, dah terlupa dah pun ya. Habis? Belum lagi habis. Okey. Baik, kisah Nabi Musa alaihissalam yang kita tahu dia telah datang bertemu dengan Firaun dan berdakwah kepada Firaun dengan arahan mengikut program yang Allah tetapkan.
dakwah yang disampaikan itu berlandaskan akidah yang sebenar-benarnya dan dakwahnya itu mengikut kaedah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa, di antaranya ialah berkata dengan perkataan yang baik-baik ataupun perkataan yang lembut, ya, la'allahu yakhsha, supaya dia ada perasaan takut. Dengan arti kata lain, sifat pendakwah, ya, mesti mengetengahkan akhlak yang mulia, mengetengahkan dakwah yang berkesan dengan perkataan yang betul, perkataan yang lembut, ya. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada dia dan dia mengikut, ya, petunjuk yang Allah berikan itu. Maka kita telah tahu perjalanan Nabi Musa alaihi salam kemuncaknya apabila dakwahnya tidak diterima oleh Firaun, maka dan dibuktikan dengan mukjizat-mukjizat yang besar, mukjizat-mukjizat yang tidak ada tolok bandingnya, maka dia menafikan yang dikatakan 7 ataupun 8 tanda-tanda besar yang ditunjukkan oleh Nabi Musa kepada Firaun sebagai bukti mukjizat yang mana tidak boleh dicipta direka. Di antaranya tangan yang mengeluarkan cahaya, di antaranya tongkat menjadi ular yang besar, di antaranya lautan ataupun sungai berubah menjadi darah, di antaranya kutu apa yang disebutkan kutu tanam-tanaman, di antaranya difda' kata, di antaranya ribut taufan, di antaranya binatang yang memakan tanam-tanaman lokus, ya, belalang, ya, dan banyak perkara-perkara yang menjadikan isyarat. Bila berlaku begitu, Fir'aun kembali kepada Allah dan berjanji akan beriman. Tapi bila dah hilang, dia tidak beriman. Dan kesudahannya, apabila sampai ke muncak, maka dia mengambil perjanjian kalaulah diberikan kelapangan dia daripada masalah-masalah ini, maka dia akan membebaskan Bani Israel. Itu kemuncak, ya, ucapan dia untuk membebaskan Bani Israel. Jadi dia telah melafazkan perkataan begitu, namun dia beri kepada Musa untuk keluarkan Bani Israel dari kawasan Mesir. Itu dia. Tetapi apa yang dilakukan, ya, dia lakukan perkara yang paling buruk, dia lepaskan dan dia mengumpulkan tentera untuk menindas, ya. Berarti seolah-olah dilepaskan orang tu dari kawasan, lepas tu dilepaskan anjing, dilepaskan harimau, ya, maka terpulang ke orang tu dia selamat ataupun tidak. Begitulah kedudukan yang berlaku terhadap Nabi Allah Musa dan Harun dan Bani Israel apabila dilepaskan, ya, mereka itu, tetapi Fir'aun telah bersiap sedia dengan tenteranya untuk mengejar, ya, mengejar Bani Israel. Allah sebutkan kisah ini seterusnya di dalam surah Yunus. Di dalam surah Yunus ayat yang dan ini ayat yang terakhir, yang mana doa yang terakhir kepada Nabi Musa kepada Allah dengan ucapannya. Kita lihat kepada ayat yang ke-88. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Musa berkata, wahai Tuhanku, Tuhan kami,
sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya perhiasan dan harta kekayaan di dalam kehidupan dunia. Wahai Tuhan kami, akibat mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kuncilah mata hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat keseksaan yang amat pedih. Baik, jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita doa Nabi Musa ialah doa yang terakhirnya. Doa yang mana kita lihat ianya doa yang muktamad, dia minta Allah hancurkan Fir'aun. Ya, maka akhirnya Allah terima apa yang Nabi Musa mintakan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Doa para nabi bila berlaku, ya, dia akan menyebabkan satu perkara yang tidak baik kepada orang yang melanggari apa yang Allah dan Rasul tetapkan. Okey. Kita lihat pula ayat yang terakhir pada kisah ni, kita teruslah, ya, di mana apabila mereka berada lari daripada Fir'aun dan Allah telah mengarahkan, ya, Nabi Musa dengan pengikut-pengikutnya menuju ke laut, ya, ke tepi pantai, dan apabila sampai di tepi pantai, maka kita tahu bahawa Nabi Musa AS mengikut program wahyu. Dia tidak mengikut program akal. Maka waktu itu Bani Israel bertanya, "Ya Musa, betul ke apa yang telah diarahkan oleh Tuhan kamu?" Ya. Lalu Nabi Musa mengatakan, "Ya, di situ memang Allah mengarahkan kita pergi ke pesisiran pantai." Dan muncul seorang anak muda ataupun seorang lelaki yang terkenal dengan kebaikannya, ya, ketaatannya, yang dinamakan Yusha. Yusha ni masyhur, ya, dia mengikut arahan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Yusha mengatakan, "Ya Nabi Allah, betul ke?" Ya, kita lihat, ya, dalam bab ini kita buka surah Syu'ara. Surah Syu'ara, surah yang ke-26. Ayat yang ke-52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin. Inna ha'ula'a lashirzimatun qalilun wa innahum lana laghaidun wa inna lajami'un hadirun fa akhrajnahum min jannatin wa uyun وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. Okay, kita lihat.
Dan kami wahyukan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa Bani Israel, hamba-hambaku Bani Israel, kerana sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli. Okey, ini menunjukkan bahawa Nabi Musa waktu dia diwahyukan, dia dah tahu bahawa dia akan diikuti dari belakang. Ya, dia akan diikuti dari belakang oleh Fir'aun. Allah dah katakan kamu akan diikuti. Jadi kena ikut arahan. Kemudian apa berlaku? Kemudian Fir'aun mengirimkan orang-orang yang mengumpulkan tentera ke kota-kota. Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil. Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan kemarahan kita. Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga. Jadi Fir'aun mengumpulkan tentera-tenteranya, pengikut-pengikutnya nak membuat serangan ataupun nak menghinakan Bani Israel, nak menindaskan Bani Israel. Bayangkan, Bani Israel dalam kelompok bagi Fir'aun terlalu kecil dan tidak ada kekuatan. Memang mereka tidak ada senjata. Mereka tidak ada senjata. Fir'aun dengan kudanya, dengan senjatanya. Maka waktu itu mereka merancang, Fir'aun telah mengumpulkan tentera-tenteranya dengan banyak. Semua tentera pergi untuk menyerang Bani Israel. Ya, dia keluarkan Bani Israel dahulu. Di tengah malam mereka keluar. Maka mendapat tahu, lalu dia mengumpulkan tentera untuk menyerang, menangkap Bani Israel kembali. Kemudian, Allah ceritakan di sini, maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air, dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia. Demikian halnya, dan kami anugerahkan semuanya kepada Bani Israel. Ya, dikeluarkan. Keluarkan semua. Tentera-tentera tidak tinggalkan walaupun seorang keluar untuk menangkap Bani Israel. Nampak tak? Allah kalau nak hancurkan kaum dia tak payahlah. Kita kata berbagai-bagai, tak payah ajarkan Allah. Dikeluarkan Bani Israel, kosong kawasan itu. Dah tak ada orang. Ya? Lepas tu dikeluarkan pula orang-orang di kalangan Fir'aun semua sekali. Pembesar-pembesar. Tak ada siapa lagi yang ada di istana tu. Ya, subhanallah. Lihat. Kemudian Allah ceritakan di sini, maka Fir'aun dan bala tenteranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit. Jadi, bayangkan mereka ini keluar di waktu malam, sampai di tepian pantai tu matahari waktu tu dah nak terbit. Ya? Habis tak solat subuh ke? Ha? Abu. Okey, tak solat subuh. Macam mana tu? Ini syariat mereka, Bani Israel. Mana ada bab subuh ke apa? Kita je yang solat subuh ke tidak. Ya, kita diarahkan solat pun tak solat kan. Okey, baik. Mereka itu dikejar, maka mereka lari, dah sampai tepi pantai. Ya, dah sampai tepi pantai, nun sayup-sayup mereka nampak. Ya, bahawa Bani Israel, Fir'aun sedang menyusuri mereka. Dan di situ yang kita ceritakan bahawa mereka bertanya kepada Musa, ya Musa, betul ke jalan yang Allah arahkan kepada kamu? Ya. Lalu yang dikatakan Yusha itu pun berjalan lagi ke depan. Air dah sampai ke pinggang dia. Lalu dia bertanya, betul ke ya Nabi Allah di sini jalannya? Ya, betul. Lalu dia berjalan lagi ke depan. Kerana mengikut arahan Nabi. Ya. Lalu waktu itu dia bertanya lagi. Ya Nabi Allah, betulkah ini jalannya? Ya, subhanallah, lelaki yang bernama Yusha ni cukup hebat. Ketaatan dia, kalau air dah sampai ke muka pun, masuk ke mulut pun, dia akan buat. Ya. Waktu itulah Allah mewahyukan kepada Musa dengan memukul lautan. Okey, kita lihat ayat. Ya. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul, yakni kita akan bertemu. Dah nampak dah. Bayangkan bagaimana kedudukan. Waktu itu memang dalam keadaan perasaan takut. Ya, kita diikuti oleh musuh, maka di situlah.
Nabi Musa mengatakan, Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Itu dia, keimanan Nabi Musa. Ya, keimanan Nabi Musa muktamad. Kemuncak dia tahu bahawa dia mengikut arahan Allah, maka Allah tidak akan meninggalkan dia. Ini kaedah yang penting bagi kita yang menganut ataupun beriman dengan manhaj Al-Quran dan As-Sunnah. Bila kita mengikut janji Allah, janji Rasul, maka kita akan terselamat. Apabila Rasulullah mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tudillu ba'dahuma. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Al-Quran dan sunnahku. Maka kalau kita ikut, takkan sesat. Itu janji dia. Tetapi bila kita ikut, ya, kita tak ikut, maka kita tersesat. Dengan fahaman yang sunnah yang dimaksudkan itu mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik, kita tak ikut, ya, maka kita tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sinilah Allah berfirman, ya, lalu kami mewahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Akhirnya, ya, akhirnya diarahkan kepada Nabi Musa, pukul lautan, pukul, ya. Dalam ayat ni jelas mengatakan pukul lautan, maka dia pukul, maka tiba-tiba berlakulah, ya, lautan itu terbelah dengan keadaan seperti gunung yang besar. Berarti lautan itu dalam. Ya, lautan itu dalam. Kalau dah macam gunung yang besar, maksudnya dalam lautan itu. Satu. Dan kedua, perkara ini adalah kita beriman kepada Al-Quran bagaimana wallahu alam, tetapi ianya berlaku disebabkan mukjizat, kelebihan yang Allah telah berikan dengan bantuannya dalam bentuk yang begitu. Karena kalau kita menyaksikan ada satu buku tu yang bernama, yang tajuk dia Fir'aun, ya, saya lihat dalam ulasan-ulasan, dia mengambil satu kitab perjanjian lama yang agak tidak, bagi saya tidak selesa dia menjadikan sebagai hujah. Dikatakan apa? Sesungguhnya itu sebenarnya berlaku pada waktu itu angin yang kuat. Ya, angin yang kuat, dan angin itu akan berlaku bila dia lalu je kawasan tu, maka air akan tertolak ke kiri dan ke kanan, menjadi kering. Ya. Sekarang masalahnya Allah menceritakan itu bukan masalah apa ni, dia bagi fahaman dari buku itu menceritakan bahawa ianya berlaku kadang-kadang. Ya, dia tak mengiktiraf sebagai mukjizat. Dia berlaku kadang-kadang, angin yang deras itu menyebabkan lautan itu terbelah menjadi kering. Ya, kadang-kadang berlaku dikatakan. Jadi, bagi kita ianya mukjizat. Ianya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel. Karena Allah jelaskan di sini, ayat ini mengatakan, ya, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dengan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung-gunung yang besar. Ya, gunung-gunung yang besar. Dan tiap-tiap belahan. Dan menjadi perbahasan yang dikatakan dia menjadi 12 jalan pada kawasan yang kering itu, sehingga kan Bani Israel yang 12 kabilah tahu jalan-jalan mereka. Seperti mana apabila Allah katakan fadrib bi'asakal hajar, ya, fanfajarat minhu snata asyrata aina. Pukullah kamu pada batu, ya, waktu Bani Israel nakkan air, lalu Allah katakan kepada Musa, pukul batu. Maka bila pukul batu, keluarlah air, berapa mata air? 12 mata air. Ya, 12 mata air keluar. Dan tiap-tiap kaum ataupun kabilah itu tahu ini tempat dia. Ini tempat dia. Tempat masing-masing. Jadi di sini juga menjadikan bahawa 12 jalan itu, dan Bani Israel dan kabilah-kabilah dia tahu jalan-jalannya. Ya, subhanallah. Dan menarik sekali. Dalam keadaan yang begitu menggerunkan, mereka berjalan dan dikatakan juga dalam penafsiran ini menceritakan tanah itu menjadi kering. Maksudnya ada air tetapi tidaklah berlecak yang menyebabkan lambat perjalanan mereka. Lalu mereka terus berjalan ke depan dan mereka melihat, ya, Fir'aun di hujung sana. Mereka berjalan sampai ke tengah, ya, lautan. Dan
Fir'aun sudah hampir ke jalan ke tepi laut. Bayangkan mereka dah berada di tengah-tengah lautan. Lalu mereka terus je. Nabi Musa arahkan, jalan, jangan tunggu, teruskan jalan. Maka bila mereka teruskan jalan, Fir'aun pada peringkat awal tak mau masuk. Ya, kuda dia tak mau masuk. Kenapa? Melihat keadaan yang begitu. Dan kaum Bani Yahudi, kaum Fir'aun pun tak mau masuk pada peringkat awal. Tetapi diarahkan masuk. Dan ada perkataan cerita-cerita Israeliat tu, wallahu a'lam, dikatakan ada pula kuda betina ni. Kalau cerita Israeliat, kuda betina di tengah-tengah laut tu, maka itu pasal kuda-kuda ni semua pun masuk. Ya, itu cerita. Ya, kesahihannya wallahu a'lam. Okey, cuma nak menceritakan, ya, Fir'aun memaksa tentera-tenteranya masuk juga ke dalam laut. Maka di situ mereka pergi masuk dan mengejar Bani Israel. Dan Bani Israel teruskan jalan sampai hampir ke penghujung. Dan akhirnya mereka melepasi itu. Lalu Allah mengatakan kepada Musa, pukul kembali lautan. Ini semua perkara yang agak menarik. Allah ajarkan. Kalau nak, Allah kata, belahkan, cukup dah. Tetapi Allah nakkan sebab. Maka Musa pukul, maka sebab pukul itu, maka jadilah pecahan yang besar. Maka Allah ceritakan dalam ayat ini, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang beserta semuanya dan kami tenggelamkan golongan-golongan yang lain itu. Okey. Maka apabila Nabi Musa alaihissalam sampai ke tepi pantai di sana dan pengikutnya pun sampai, Bani Israel pun sampai, maka Allah wahyukan pukul kembali lautan. Bayangkan waktu itu Fir'aun berada di tengah-tengah lautan. Fir'aun berada di tengah-tengah lautan. Dan kita kena faham, mereka ini adalah ahli sungai Nil. Maksudnya apa dia? Pandai berenang. Agak-agak lah kan. Kalau dalam lautan tu boleh berenang tak? Boleh. Tapi Allah nak bagi tenggelamkan dia. Yang menarik sekali, tabiat tentera-tentera ini, apa dia? Tabiat dia. Bila nak berperang, dia akan pakai baju besi. Kan? Itu dia. Baju besi. Ya, mereka memakai baju yang berat. Dan itu di antara sebab yang mengganggu mereka itu berenang dengan baik. Jadi bila bom kata data lautan itu pecah, pertama bila laut pecah kita tahu laut itu kembali mencantum, air itu cara dia turun tu yang menyebabkan sekarang naik, turun, naik, tenggelam ke bawah kan. Ya, yang menyebabkan mereka sekejap naik, lepas tu tenggelam, lepas tu naik, tenggelam, baju pula berat terus tenggelam. Maka di saat nak tenggelam itulah maka Allah ceritakan keadaan Fir'aun, ya, di dalam surah Yunus. Ya. Kita tengok dalam surah Yunus balik. Okey. Ayat yang ke-90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Dan kami melepasi Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tenteranya kerana hendak menginaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, aku beriman bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang yang berserah diri, yakni aku termasuk orang yang Islam. Subhanallah. Baik,
Bila kita menyaksikan ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa orang-orang yang nak mati ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang orang-orang yang nak mati di dalam beberapa hadisnya, termasuk yang kita diminta memohon perlindungan Allah sewaktu kita nak mati daripada syaitan yang akan datang. Syaitan akan datang. Ya, waktu kita nak mati. Bagaimana yang tu yang menjadi orang setengah gunakan hadis-hadis yang dhaif, dia menyerupai mak ayah kita kan, daripada perkara-perkara tu tak sahih. Cuma wallahu alam bagaimana dia datang, wallahu alam. Tapi Rasulullah melalui doa yang diajar kepada kita supaya kita meminta perlindungan pada waktu kematian, kerana syaitan akan datang, kemuncak dia datang tu sebelum malaikat-malaikat datang. Itu satu. Dan kedua, kalau kita menyaksikan di dalam surah Al-Munafiqun, Allah menceritakan bahawa orang yang nak mati ini, dia mengharapkan untuk dapat bersedekah dan melakukan amal soleh. Maka di sini kita menyaksikan pula bahawa Fir'aun nak mati, dia nak mengucap kalimah la ilaha illallah. Nampak tak? Apabila kita menyaksikan kedudukan ayat yang begini, menunjukkan kepada kita orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, bila dia nak mati akan digambarkan kalimah tauhid itu datang dengan kedudukan yang dahsyat. Ya, menunjukkan bila orang nak mati itu, dia nampak kalimah tauhid itu merupakan amalan yang terbaik yang akan menyelamatkan dia nanti di akhirat. Ya, maka dia cuba nakkan mengucap pada ketika itu. Itu waktu nazak. Boleh ke mengucap? Tak boleh dah. Ya, kalau dia mengucap pun tidak diterima. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Fir'aun berada di alam nazak. Bukan kalau waktu dia berada di awal lautan tadi, sebelum dia masuk laut tu, dia mengucap, memang diterima ucapan dia. Kalimah la ilaha illallah tu berharga. Sangat-sangat. Dia akan terbebas daripada neraka. Tetapi bila dia dah tenggelam, naik balik, tenggelam, naik balik, dan waktu naik yang terakhir itulah dia dah berada dalam keadaan nazak. Allah tunjukkan kalimah la ilaha illallah. Menunjukkan kalimah itu, kalimah yang agung. Dan perbuatan itu juga mengisyaratkan kepada kita, kalimah ini muncul kepada orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang kafir bila nak mati, beginilah kedudukannya. Dia nakkan menjadi sebagai seorang Islam. Nak jadi sebagai seorang Islam. Kalau boleh nak mengucap, tapi ucapan kalau dia mengucap pun sudah tidak diterima. Ya. Adapun yang diceritakan dalam surah Al-Mu'minun, surah Al-Munafiqun tu, dia dikaitkan dengan orang-orang yang beriman nak mati. Dalam kategori kita nak mati ini berbagai-bagai. Dan masalah tauhid adalah masalah asas. Kita nak mati ni, masalah tauhid adalah masalah asas yang wajib kita mengikut cara Rasulullah SAW. Kalau tak, kita akan hadapi masalah yang sama juga dalam bab-bab tauhid ni nak mati. Kemudian kalau tauhid tu dah clear, amalan-amalan lain yang akan membantu tu akan muncul. Tu pasal bila kita menyaksikan orang yang beriman ni, dia nak mati tetapi dia kurang amalan dia, tang bersedekah. Maka dia bercita-cita Allah tangguhkan kematian, aku nak bersedekah dan melakukan amalan soleh. Dia tak nak beriman dah kerana dia dah beriman. Dia dah beriman, dah mengucap 2 kalimah syahadah. Cuma amalan-amalan soleh dia itu yang kurang. Dan di antaranya amalan sedekah. Daripada ayat itu mengisyaratkan, ya, amalan sedekah di antara amalan yang akan mempermudahkan atau menyebabkan seseorang itu mati dalam husnul khatimah. Ya, subhanallah. Baik. Jadi ini kedudukan kematian yang agak kita sukar untuk faham. Cuma dalam hadis dia ceritakan, kisah Bara Ibn Azib menceritakan apa yang Rasulullah khabarkan kepada kita bila seseorang itu nak mati. Kita dah terangkan banyak kali dalam bab ini. Bila orang beriman dengan orang yang berdosa ataupun orang kafir nak mati adalah 2 cara yang berbeza. Jauh, ya, antara langit dengan bumi perbezaannya. Jadi mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman. Maka Allah ceritakan dalam ayat ini bahawa Fir'aun mengucap 2 kalimah syahadah.
Dua kalimah syahadah. Mengucap kalimah syahadah, ya, beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel tetapi tidak diterima. Jibril ada menyebutkan dalam hadis yang Rasulullah ceritakan, Jibril menyatakan bagaimana dilakukan kepada Fir'aun. Ya, dia takut Allah, sifat penyayang atau sifat rahmah Allah itu jatuh juga kat Fir'aun. Ya, disebabkan ucapan kalimah la ilaha illallah, lalu dia dikatakan dia tutupkan mulut Firaun itu, ya, dengan sesuatu. Ala kulli hal, nak menceritakan bagaimana kedudukan Firaun mati dalam keadaan mengucap tetapi tidak diterima. Maka hadis Rasulullah SAW mengatakan bahawa dua tempat taubat tidak diterima. Pertama, pada waktu nazak. Pada waktu nazak, maka kita tak ada, ya, tuan-tuan dan perempuan, oleh kerana itu sebelum kita nazak macam ni kan, kita masih lagi hidup, istighfarlah banyak-banyak. Ya, bertaubatlah kepada Allah. Ada lagi ruang untuk bertaubat, bertaubatlah. InsyaAllah taubat kita diterima. Dan yang kedua, waktu bila? Waktu matahari terbit sebelah barat. Ya, matahari terbit sebelah barat, kita ni sehari dua ni diisukan dengan kemunculan Dajjal, kemunculan berbagai-bagai benda dah, ya, menakutkan sebenarnya. Memang perkara ini agak menakutkan. Yang paling kita takut, taubat kita tidak diterima. Kita tak tahu bila matahari itu akan terbit. Sekarang ni kita tak tahu bila matahari itu akan terbit. Dan bila Dajjal muncul, bila. Kalimah itu telah disebut, Dajjal akan muncul, Dajjal akan muncul. Ya, sampai konspirasi lah, berbagai-bagai konspirasi berlaku kan. Tetapi kita takut bukan apa. Tuan-tuan dan perempuan, saya teringat dalam kisah waktu Rasulullah muncul. Ya, Rasulullah muncul yang disebutkan ahli kitab. Ya, Rasulullah itu muncul. Waktu Salman Al-Farisi lari daripada Parsi dan pergi ke Syria. Dia belajar dengan tok gurunya. Selepas tok guru yang terakhir itu, ya, dia minta, wahai tok guru, lepas kamu ni siapa yang boleh aku datang untuk belajar, aku pergi untuk belajar. Lalu gurunya kata, wahai Salman, aku merasakan Nabi akhir zaman ini sudah hampir muncul. Kan? Ucapan itu dikatakan. Nabi akhir zaman itu sudah hampir muncul. Dah muncul ke tidak? Ha? Ahli kitab ni, tok guru dia kata, wahai Salman, aku merasakan Nabi akhir zaman ini sudah hampir muncul. Maka pergilah ke tempat yang disebutkan Yathrib, ada dua bukit yang besar dan di bawahnya terdapat pohon kurma yang banyak. Waktu itu Rasulullah dah muncul belum? Dah muncul. 13 tahun dah muncul. Ya. Ini yang kita takut sekarang. Orang duk bicara Dajjal, Dajjal akan muncul, Dajjal akan muncul. Ya. Kita tak tahu Dajjal tu dah muncul ke tidak. Dengan sifat tanda-tanda kiamat kecil dah habis. Dah habis dah. Ya. Kita berada dalam keadaan wallahu alam sifat-sifat tanda-tanda kiamat yang besar. Kita hanya menunggu. Jadi, adakah benda-benda ini sudah ada ataupun bagaimana? Wallahu a'lam. Cuma kita kena bersedia. Dan perkara yang paling penting untuk kita bersedia ialah masalah tauhid. Masalah akidah kena mantap betul-betul. Terutamanya orang yang berada seperti di Baitul Salam ni kena belajar masalah akidah semahir-mahir yang mungkin. Kerana fitnah kali ini bukan sebarangan. Fitnah kali ini bukan fitnah orang-orang biasa ni. Tahap fitnah ini adalah menggoncangkan iman para ulama'. Ya, kalau ulama' dah tergoncang, kerana Rasulullah mengatakan sehingga seorang itu menyangkakan dia berada di atas jalan yang betul. Ya, rupanya dia dah termasuk dalam kelompok Dajjal. Dahsyat. Ya, kalau dia muncul seperti orang kafir, ya, dia muncul dalam bentuk apa ni, Bush ke, dia Obama ke, kita tak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalah kalau dia muncul seperti Ayatullah Khomeini misalnya. Kan kacau. Ya, orang kata, oi, itu agama punya pemimpin. Dia muncul seperti Khomeini. Berapa ramai orang kita yang tersesat. Kalau dia muncul dalam bentuk lagi, ya, bercapal ke apa ke, lagi berbahaya. Ya.
manhaj ini. Oleh kerana itu saya nasihatkan kembali kepada manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah yang dianuti oleh Rasulullah dan para sahabat. Habis cerita. Ya, tinggalkan tauhid falsafah. Biarlah mereka nak melatah bercakap apa-apa, biarkan. Kita kembali kepada tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam-imam yang besar termasuk Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, semuanya berada di bawah akidah tauhid yang bersih. Ya. Bergantung kepada kita sekarang, ya. Wallahu a'lam bissawab. Maka baik. Maka ayat ini mengisyaratkan berakhirnya riwayat Firaun. Ya, berakhirnya riwayat Firaun di muka bumi, Firaun yang menentang Musa. Tapi bagaimana kedudukan dia di alam barzakh? Alam barzakh Allah bukakan cerita dia di dalam surah Ghafir. Ya, cuba tengok dalam surah Ghafir ataupun dalam Al-Mu'min. Okey. Surah Ghafir surah ke-40. Ayat yang ke-45 kita bacakan. Surah Ghafir, surah 40, ayat yang ke-45. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan dan tipu daya mereka Fir'aun, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Okey, nampak tak? Ini membuktikan, dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita, ulama mengatakan bahawa wujudnya alam barzakh. Karena setengah manusia ini ya menafikan kewujudan alam barzakh. Tetapi ayat ini jelas ini adalah alam barzakh. Kalau kita lihat balik, ya, bagaimana Allah mengatakan ayat yang keberapa tadi? 46. Kepada mereka dinampakkan pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Ya, terjadinya kiamat menunjukkan kepada kita ianya berlaku sekarang ni, sebelum terjadinya kiamat. Dengan arti kata lain, alam barzakh kewujudannya benar-benar ada. Ya, nikmat dan siksaan ada pada alam barzakh. Maka ayat ini mengisyaratkan keseksaan bagi orang yang derhaka kepada Allah di alam barzakh. Dikatakan kepada malaikat, yakni pada bila? Pada berlakunya kiamat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Okey, maka ayat ini mengisyaratkan Fir'aun sampai sekarang diazab oleh Allah di alam barzakh. Dan alam barzakh satu persoalan yang unik, kita sukar untuk fahami. Ya, alam barzakh ini bila dimasukkan ke dalam kubur itu, maka cabut je nyawa, dia dikategorikan alam barzakh. Kenapa? Bila cabut nyawa, roh kita ini diuruskan secara teknologi yang tinggi. Terus dibawa ke atas, turun naik, begitu laju. Ya, kita tak boleh dah nak fikirkan. Itu pasal bila, maaflah kata, bila dibicarakan alam barzakh ni, orang yang dah mati ni, bila kita nak bawa kehidupan dunia ini kepada kehidupan alam barzakh, dia tak akan jadi. Ya, tak akan jadi. Maaf kata, apabila acara-acara, misalan, maaf kata, acara talqin yang dilakukan setengah orang, ya, kerana nak mengajar orang yang mati itu. Ya, utlubul ilmi minal
minal mahdi ilal lahdi, sampai kalimah itu digunakan. Ya, menuntut ilmu lah daripada mahdi, yakni daripada apa ya nak panggil? Dari dalam buayan, amboi, lupa pula. Ya. Lama tak ada anak kecil. Pandai je bu. Ya. Sehingga ke lahdi, lahad. Ya. Maka konsep mengajar di dalam lahad itu yang menjadi kesalahan. Apabila dia menggunakan kesilapan dalam memahami hadis-hadis, ya, dan menggunakan hadis-hadis yang tak sahih, dan akhirnya seolah-olah nak mengajarkan mayat itu, ya, talqin, apabila malaikat itu datang maka ucapkanlah kalimah, ya, bila ditanya marrabuka, katakan Allah. Dia begitu dia ajarnya dengan bahasa yang slow and steady. Sedangkan Rasulullah SAW, sewaktu mayat tu baru je, ya, ke bumi, Rasulullah berada di atas kubur. Mayat baru je ke bumi, ya, lalu dia mengatakan berdoa untuk saudara kamu ni. Kenapa? Kerana dia sedang disoal. Rasulullah dah baru je tanam. Oleh kerana tu saya amat menekankan bahawa tidak boleh kita meletakkan kehidupan alam ghaib ini, alam barzah, ya, seperti mana kehidupan kita di dunia. Tak boleh. Dia hanya boleh beriman. Itu je. Kerana ianya beriman dengan persoalan yang ghaib yang tak dapat digambarkan oleh mata. Ya, tak boleh. Tapi bila kita ni nak ikut cara kaedah orang tua dan adat-adat kita, maka kita pun acara bentang tika. Bentang tika tu dah satu lambat. Lepas tu Tok Guru pula mencari mana spek mata saya ni. Ya, dah satu lambat. Kawan tu dah settle lama dah. Ya, oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, ya, bila membicarakan persoalan ghaib, kembali kepada dalil, beriman. Dan ada dalil dan kita berhenti di atas dalil, bukan pergi nak guna akal dalam membahaskannya. Subhanallah, saya dihantarkan satu YouTube, seorang ustaz tu nak membenarkan tahlil. Nak membenarkan kenduri tahlil. Subhanallah, dia pusing ambil hadis ini, ada dah, ambil. Akhirnya boleh kenduri tahlil. La ilaha illallah, sebiji Bani Israel. Saya katakan terus terang, sebiji Bani Israel nak membenarkan juga apa yang dibuat. Sedangkan Rasulullah tak buat, cukup bagi kita. Rasulullah dan para sahabat tidak buat, cukup. Ya, kata cinta kepada Rasulullah, nak ikut Rasulullah tapi tak ikut juga. Nak membenarkan apa yang tok nenek mereka katakan. Ya, wallahu alam. Ianya merupakan satu isu yang sensitif, ya. Terpaksa kita sebut juga, ya. Terpaksa kerana apa? Kerana dia berkaitan dengan manhaj mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai Firaun. Ya, kedudukan Firaun akhirnya ianya akan dibangunkan di mahsyar ataupun di akhirat dalam keadaan terus terhina di sisi Allah. Adapun orang-orang yang lain, begitulah juga kedudukannya sehingga adanya dalil. Ya, bagaimana kedudukan Abu Lahab? Katanya Abu Lahab merasa apa? Merasa tenang pada hari Maulud Nabi. Kerana dia menyambut, ya, birthday Nabi. Maksudnya dia suka sangat waktu Nabi lahir. Dalil, kita memerlukan dalil. Ya. Seperti mana Abu Talib, ia diberikan seksa ringan di dalam neraka hanya dengan memakai kasut mengelegak otaknya. Itu ada dalil. Tetapi Abu Lahab, ya, merasa aman pada hari yang dia sambut tu, dalil. Tak ada dalil. Maka bila tidak ada dalil, maka ianya tetap dalam keadaan ayat Al-Quran dia tercela. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu pun ada juga di kalangan manusia kata jangan baca surah tu kerana sensitif pada Rasulullah. Na'udzubillah, syar. Ya. Agama ikut akal. Agama ikut akal. Ya. Kalau itulah fahaman dia, saya galakkan baca. Boleh kata tiap-tiap kali solat sunat bacalah kan. Kerana nak canggahkan fahaman yang begitu. Na'udzubillah. Okey. Baik. Maka berakhir dalam kisah kita berkaitan dengan kisah Fir'aun,
Di dalam surah An-Nazi'at. Okey. Lalu Allah mengatakan, kita lihat kalimah yang ayat yang ke-24 apabila Fir'aun mengatakan ayat 23 fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maksudnya dia berkata akulah Tuhanmu yang paling tinggi, maka Allah mengazabkannya dengan azab di akhirat dan di dunia. Ya, maka pada ayat ini mengisyaratkan kepada kita Fir'aun telah menyebut satu kalimah yang besar, ana rabbukumul a'la, kalimah Rabb. Tuan-tuan dan perempuan, cuba latihkan faham kalimah Rabb ini sehingga terpasak dalam hati kita mengenal pencipta kita dengan sebaik-baiknya. Kalimah Rabb ini membezakan antara makhluk dengan pencipta. Bila kita faham, kita rasa agung kalimah Rabb itu, baru kita boleh beriman dengan Allah sebaik-baiknya. Maka muncul tauhid uluhiyah yang mengabdikan Allah dengan sebenar-benarnya, dengan dialah Tuhan yang berhak disembah. Lalu kalimah Allah itu merangkumi rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat yang kita rasa agung bila kita menyebutnya. Baik. Jadi Allah katakan dalam ayat ini yang terakhir sekali, ayat 26 tu, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, ya, dan sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Yang menjadi isu sekarang Fir'aun ni, bila kita pergi ke Mesir, pertama kita nak ziarah, ya, orang suka sebut ziarah ke piramid. Piramid tu apa dia? Ya, kubur. Tapi orang suka nak ziarah. Itulah jenis kita. Setengah orang, alhamdulillah, setengah orang tak suka. Dia kata itu kubur, Ustaz. Ya, kita dulu pun, saya pun tak tahu juga tu kubur peringkat awal. Ya, kita ingat bangunan yang dibina apa semua. Tapi bila dah pergi sana belajar, oh, rupanya kubur. Bila kubur tak berminat lah. Ya, hanya pergi tengok sekali dua, okey, tu je lah. Ya, bawa orang tu je. Lebih-lebih tak ada. Ya, rupanya piramid ni kubur. Kita ingat menara yang dibina pada peringkat awal, kita tak faham. Kita ingat itu menara yang dibina oleh Haman untuk Fir'aun tembak Allah. Yang dia kata, ya Haman ibnuli sarha. Wahai Haman, bina aku satu bangunan tinggi, aku nak tengok. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Aku nak tengok Tuhan Musa. Kan? Mula ingat itu, rupanya tak. Dan Fir'aun yang ni, dia berada di selatan. Bukan di Kahirah sana, di Kairo sana. Ya, kita pun banyak salah faham dalam bab ini dan saya pun tak pernah sampai pun selatan. Cuma yang menjadi isu, adakah mayat Fir'aun yang berada di museum tu betul mayat Fir'aun? Kalau mengikut Syekh Saleh Fauzan, dia kata tak. Kan? Itu mayat yang diperniagakan. Ya, orang datang, yalah mungkin betul Fir'aun, tetapi bukan Fir'aun Nabi Musa, mungkin. Ya. Dan mungkin betul, wallahu a'lam dalam bab itu. Cuma dia dijadikan bahan berniaga, kata Syekh Saleh Fauzan. Kita hormat ijtihad dia. Ya, namun begitu, wallahu a'lam, serahkan. Dan ada seorang saintis telah beriman, ya, berkaitan dengan mamia ataupun jasad yang masih ada kekal sampai sekarang ni, disebabkan perkara ini disebutkan di dalam Al-Quran. Namun ala kulli hal, kita hormat antara satu sama lain dan jangan bercanggah dalam bab-bab yang begini. Cuma siapa nak pergi tengok, pergilah. Macam saya tak dan masuk waktu tu, tak apalah sibuknya. Cuma nak menceritakan, ya, di antara perkara ini merupakan perkara yang penting dalam kisah Fir'aun ini, kita mengambil iktibar. Ya, mengambil iktibar, walau bagaimana hebat sekali seseorang itu, ya, sampai mengaku dirinya Tuhan, maka dia akan jatuh tak lama lagi. Itu je kaedah. Bila dah mengaku dirinya Tuhan, berarti dia akan jatuh. Ya, dia akan jatuh. Wallahu a'lam bissawab. Ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-27, Allah berfirman, Antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Apakah kamu yang lebih sulit penciptaan ataupun langit?
Allah telah membangunkannya dan meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Allah bertanya kepada manusia yang ada akal. Siapa yang paling susah cipta? Langit ataupun kamu? Okey. Tuan-tuan dan perempuan, kaedah ini amat penting kita fahami bahawa kejadian kita begitu simple sangat-sangat. Allah jadikan manusia ni simple sangat-sangat. Yang mana kejadian kita ini unik, ya. Tidak seperti kejadian jin dan tidak seperti kejadian malaikat dari cahaya, jin dari api. Kita ini dijadikan dalam bentuk yang istimewa. Namun dalam tempoh yang singkat, yang menarik sekali kejadian yang Allah jadi bumi dan langit adalah disebutkan dalam Al-Quran, kejadiannya ada tempoh masa yang panjang. Ya, berapa lama? Allah sebutkan 6 masa. Subhanallah ya, kejadian bulan, 12 bulan semua dah ditetapkan di sana. Kejadian minggu semua dah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Itu pasal tak boleh nak tukar-tukar bulan dan minggu ini. Cuma bulan matahari, bulan Islam, ya, hijrah, itu je beza dia. Tetapi asalnya ianya tidak boleh diubah. Bila kita tengok bulan Islam berapa? 30-29. 30-29, betul? Tapi bulan orang putih, bulan Masihi 30-31, 28, 27, kan? 28-29, kan? Tahun lompat. Itu disebabkan raja-raja mereka yang mengubahnya. Ya, jahat raja dia. Dia ikut suka dia. Aku nak ubah. Maka itu yang terjadi 28-29. Ada seorang raja tu. Kita tengok balik sejarah. Oh, rupanya raja ni jahat. Dia ikut suka dia. Aku nak istimewa sikit. Dia ubahkan pada bulan Februari 28 ataupun 29. Tahun lompat. Dia bantainya diubah pada bulan Julai dan Ogos. 31. Nampak tak? Ya, Julai, Ogos, 31. Kenapa tak 30, 31? Disebabkan seorang raja ni lah. Dia boleh ubah. Tapi 12 bulan tak boleh diubah. Okey, baik. Jadi dalam bab ini Allah ceritakan kejadian langit dan bumi ada berapa masa? 6 masa. Dan dikuatkan pula perbezaan kejadian bumi dan langit ini. Bumi berapa masa? 4 masa. Langit 2 masa. Semua telah diperincikan oleh Allah. Cuma kita ambil iktibar ataupun tidak. Cuba buka dalam surah Fussilat, surah yang ke-41. Allah nak membicarakan, kita ni senang ke tidak? Nanti kita akan lihat. Hadis menceritakan bila kita dijadikan. Okey, surah Fussilat, juzuk 24, surah yang ke-41, ayat yang ke-9 kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Katakanlah sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya yang bersifat pencipta, demikian itu adalah Tuhan semesta alam. Okey. Ayat ni mengatakan bumi dicipta 2 masa. Kata 4. Okey, kita tunggu dulu. Ya. Dah? Lihat? Okey. Kemudian kita lihat lagi. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ.
Dan dia menciptakan di bumi itu gunung ganang yang kukuh di atasnya. Dia memberkatinya dan dia menentukan padanya kadar makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan sebagai jawapan bagi orang yang bertanya. Okey, faham? Ada 4 masa pula. Okey. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa kejadian bumi yang bulat inti dia tu, kita buat kek kan? Kita buat kek, ya. Maka itu dikatakan semua sekali sebelum kita dekor cantikkan kek itu dengan gambar-gambar atas tu, maka dia buat isi dalam tu termasuk tembaga, besi, apa lagi yang dalam bumi tu, maka itu yang dikatakan 2 masa. Bumi yang bulat tu diletakkan dalam tu 2 masa. Allah boleh buat ke? Dalam sekelip mata, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Tapi dia jadikan itu sebagai ujian kepada kita, beriman ataupun tidak. Bagi saya, beriman habis. Kerana dalil Quran. Kemudian, Allah ceritakan, dia letakkan gunung ganang di atasnya. Letakkan apa lagi? Tumbuh-tumbuhan di atasnya. Lautan, sungai, rezeki. Apa rezeki? Binatang-binatang, ikan-ikan, apa juga binatang itu, lembu, kambing itu rezeki kita kan. Maka dibuatkan itu semua 2 masa. Maka itu dia sebiji bumi yang lengkap rezeki-rezeki apa semua tu 4 masa yang dikatakan. Kejadian bumi itu 4 masa. Dan bumi dijadikan dahulu sebelum langit-langit. Oleh kerana itu bila bumi dijadikan dahulu yang menjadi perbahasan ya kepada kita, bumi adalah pusat alam. Menarik sekali ya. Kerana dia dijadikan awal. Kemudian barulah Allah ceritakan. Summa, ya. Summa stawa ila as-samaa'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi i'tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Kedua-duanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Ya. Waktu itu langit masih lagi dalam bentuk nebula, yakni asap. Nebula adalah asap yang masih wujud sampai sekarang ni. Maka waktu itu langit-langit tidak ada lagi. Dalam bentuk yang begitu, Allah arahkan bumi yang dah jadi sebiji itu dan langit datang menghadapnya dengan rela hati. Ataupun terpaksa, lalu bumi dan langit datang dengan rela hati. Itu nama Muslim. Sebagai seorang Islam yang tunduk dengan rela hati. Ya. Habis dah tu. Kemudian Allah lakukan apa? فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang cemerlang dan kami peliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Maka akhirnya Allah jadikan bumi langit dalam 2 masa dalam bentuk 7 petala langit. Ya, maha suci Allah dalam bab ini. Ya, maka kita menyaksikan itu kena rujuk kepada ahli astronomi untuk membicarakan kejadian-kejadian langit seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Okey? Ada apa soalan? Aziz, ada apa? Tak ada. Senyum ah. Baik, yang baik itu datang daripada Allah. Kita sambung nanti. Kenapa manusia belum dijadikan lagi? Sedangkan Allah tanya, mana manusia susah ke ataupun bumi dan langit? Kenapa? Bumi dah settle 4 masa, langit dah settle 2 masa. Tinggal lagi 1 masa. Maka 1 masa tu kita akan bicara tentang kejadian manusia. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.